Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, di penghujung video ini, saya ada nyatakan bahawa apabila ke lapangan, insya-Allah saya akan ulas dan react video Dr. Haris yang ini pula. Maka Alhamdulillah saya ada sedikit ke lapangan sekarang ini. Maka inilah ulasan dan react yang saya janjikan itu. Dalam video tersebut, Dr. Haris menuduh saya sebagai ada delusi, membuat falasi dan stroman. Kemudian beliau juga menuduh saya sebagai salah faham, gagal faham, rendah kefahaman seperti budak darjah 1. Beliau juga menuduh saya sebagai menukil kalam-kalam ulama' tetapi memberi penerangan yang salah daripada nukilan tersebut. Ayuh sama-sama kita lihat, kita semak, benarkah tuduhan-tuduhan itu ataukah ia kembali kepada yang menuduh. Sambil itu saya akan buktikan juga bahawa jika sebelum ini Dr. Haris Ismail biasa berdusta apabila mengkritik saya dan asatizah sunnah yang lain, dalam video tersebut beliau juga berdusta di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mazhab Asy-Syafi'i. Video ini saya tujukan kepada semua, tetapi ada 3 kumpulan yang saya minta mereka beri perhatian istimewa. Kumpulan pertama adalah mereka yang mengesyorkan kepada saya agar tidak melayan atau tidak mengulas video-video Dr. Haris Ismail. Maka saya katakan, apakah pendustaan beliau ke atas Rasulullah, Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i dan para asatizah sunnah yang lain patut dibiarkan begitu sahaja? Kumpulan kedua pula adalah mereka yang mengesyorkan saya berbaik-baik dengan Dr. Haris Ismail. Maka saya katakan saya tidak akan berbaik-baik dengan orang yang terpesong akidahnya dan berdusta pula menjadi kelaziman atau second nature bagi dirinya. Kumpulan ketiga adalah mereka yang ada masalah jantung atau lemah semangat. Maka saya nasihatkan supaya berhati-hati apabila menonton video ini, sebab pembongkaran terhadap pendustaan Dr. Haris akan benar-benar memberi kesan fizikal dan psikologikal kepada anda. Ya, siapa sangka orang yang di akhir video-videonya lazim berdoa agar para penontonnya diberi hidayah dan rahmat oleh Allah melakukan pendustaan terang-terangan. Baik, kita mulakan ulasan pertama dengan mendengar potongan video ini terlebih dahulu. Pada awal ulasan Kapten Hafiz itu, Kapten Hafiz ada menyebut bahawa berhati-hatilah dengan agamawan yang menjustifikasikan bid'ah dengan isu khilaf. Kapten Hafiz seolah-olah nak memberi gambaran bahawa apa yang dikatakan oleh Ustaz Kazim Ilyas itu, bahawa itu isu khilaf, seolah-olah Ustaz Kazim salah lah. Itu isu bid'ah dan bukan isu khilaf. Itu gambaran yang nak diberikan oleh Kapten Hafiz terhadap Ustaz Kazim. Tapi kemudian Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa terdapatnya khilaf sama ada pahala yang dibaca, tahlil yang dibaca itu pahalanya sampai atau tidak kepada si mati. Dan Kapten Hafiz sendiri pula mengatakan bahawa itu khilaf muktabar. Dan Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa terdapatnya ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, ulama mutaakhirin ni mengatakan bahawa sampai pahala tersebut dan ada manfaat bacaan tahlil itu. Jadi secara tak langsungnya perbahasan ini Kapten Hafiz sendiri dah refute diri sendiri. Mula-mula seolah-olah salah itu bukan isu khilaf, itu isu bid'ah, bukan isu khilaf. Kemudian Kapten Hafiz sendiri mengatakan bahawa memang itu isu khilaf dan itu adalah khilaf yang muktabar. Baik, jika kita semak video asal saya yang seperti biasa tidak dikemukakan pautannya oleh Dr. Haris, saya sebenarnya dalam rangka mengulas atau react
ke atas kenyataan Ustaz Kazim bahawa majlis tahlil adalah perkara khilafiyah, maka saya jelaskan di manakah sebenarnya duduk khilaf dan di manakah duduk bid'ah dalam isu ini. Ia adalah dua perkara berbeza. Khilaf ialah sampai atau tidak pahala, sementara bid'ah ialah membuat majlis penghantaran pahala dengan nama indah seperti majlis tahlil atau kenduri arwah. Saya rasa saya tak perlu nak menjelaskan semula. Lebih baik saya mainkan video asal, kerana dalam video asal itu saya telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Minta izin daripada Kapten Hafiz untuk mainkan video Kapten Hafiz. Merujuk kepada majlis tahlil sempena kematian, khilaf yang berlaku ialah sampai atau tidak, bermanfaat atau tidak pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan atau disedekahkan kepada si mati. Ini adalah khilaf muktabar. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, di sisi para ulama yang berpendapat sampai dan bermanfaat pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan, yang mereka maksudkan adalah seseorang itu membaca Al-Quran ikhlas kerana Allah. Kemudian si pembaca itu sendiri berdoa kepada Allah agar disampaikan pahala bacaan kepada si mati. Para ulama yang berpendapat pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan itu sampai dan bermanfaat kepada si mati, mereka tidak menganjurkan majlis penghantaran pahala pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun seperti mana yang diamalkan oleh sebahagian umat Islam di Malaysia. Baik, jelas ya, saya sedang membicarakan dua perkara berbeza. Di sini nampak tak ketidakjujuran Dr. Haris? Beliau tidak berani kemukakan link atau pautan kepada video asal kerana tahu jika para penonton menyemak video asal, mereka akan sedar ia adalah perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza ya. Perkara ini, yang ini tidak mengemukakan link, berlaku dalam hampir semua video Dr. Haris. Beliau tidak berani kemukakan link kepada video asal kerana tahu fakta dalam video asal adalah berbeza dengan naratif atau jalan cerita yang cuba direka dan didustakan olehnya. Baik, ulasan kedua. Okey, yang ini ni memang lucu, tapi tak baik kan ketawakan orang. Kita nak buat ulasan ilmiah kan. Okey. Baik, ulasan kedua, Dr. Haris menerangkan kaedah menentukan sesuatu ibadah itu diterima atau ditolak, ibadah yang baharu atau tidak, ibadah yang tiada asal atau ada asal, ibadah yang bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah. Beliau menerangkan bahawa ibadah itu tertakluk kepada masa dan tempat. Ada yang telah ditentukan dan ada yang tidak ditentukan. Ayuh kita dengar ya. Berkenaan ibadah ni, dah banyak penerangan diberikan oleh ramai asatizah ahli sunnah wal jamaah bagaimana nak menilai sama ada ibadah itu ada asal dalam Islam, tiada asal dalam Islam, diterima, ditolak ataupun bid'ah, hasanah atau dolalah. Saya sendiri juga ada membuat penerangan video lama dah tentang bagaimana untuk menilai sesuatu ibadah itu. Cuma kali ini saya ingin memberi penerangan dalam perspektif yang lain, yang mana ibadah ni terbahagi kepada 4 kategori. Diharap semoga siapa yang tidak faham penerangan-penerangan standard oleh asatizah ahli sunnah, semoga dia boleh faham penerangan yang akan diberikan kali ini. Okay, kategori yang pertama itu adalah ibadah yang tertentu tempat dan masa. Maksudnya kita nak buat ibadah itu, kita kena pergi ke tempat tersebut dan pada masa tersebut yang telah ditetapkan, barulah ibadah itu boleh dijalankan. Contohnya haji. Kita kena pergi ke Mekah pada masa yang telah ditetapkan, barulah ibadah haji boleh dijalankan. Yang keduanya adalah tertentu tempat tapi tiada ketentuan masanya. Maksudnya kena pergi ke situ, ke tempat tersebut, barulah ibadah itu boleh dilakukan, tapi boleh pergi pada bila-bila masa. Contohnya umrah. Okay. Yang ketiganya adalah tertentu masa tapi tidak ada ketentuan tempatnya. Maksudnya masuk masanya kita kena buat ibadah itu
tapi boleh dibuat di mana-mana. Contohnya solat 5 waktu dan puasa. Masuk masa sahaja solat 5 waktu itu, maka kita kena solat, dan apabila masuk Ramadan kita kena berpuasa. Tapi tak ada ketentuan tempat, kita boleh buat ibadat ini di mana-mana kita berada. Kemudian yang keempatnya adalah tak ada ketentuan masa dan tak ada ketentuan tempat. Maksud dia, kita boleh buat ibadah ini pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Tak ada tentu masa dan tak ada tentu tempat. Contohnya zikir, selawat, sedekah. Kita boleh berzikir bila-bila masa, di mana-mana kita berada. Kita boleh berselawat, bersedekah pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat. Dan setiap ibadah-ibadah ini mestilah dilakukan dengan akidah yang betul seperti ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ini juga mesti menurut apa yang telah diajar di dalam agama kita. Tidak boleh diubah-ubah. Okey? So sekarang kita lihat bagaimana dengan kenduri tahlil. Jadi adakah ia ibadah yang direka-reka, tiada asal atau sebagainya? Sebab di dalam kenduri tahlil kita tahu ada dua aktiviti atau dua ibadah yang kita lakukan, iaitu kenduri dan juga bacaan tahlil. Seperti nama ni lah, kenduri tahlil kan, kenduri dan tahlil. Bacaan tahlil berserta dengan ayat Al-Quran. Jadi kedua-dua aktiviti ini, ibadah ini termasuk di dalam kategori mana? Kita tengok. Kategori yang mana tak ada tertentu masa dan tak ada tertentu tempat, iaitu zikir, selawat, sedekah kan. Kenduri berserta dengan sedekah lah, kita sedekah makan. Kemudian bacaan tahlil juga termasuk dalam zikir, bacaan ayat Quran dan sebagainya. Jadi adakah ini ibadah baru dan tiada asal? Kedua-dua ini bukan ibadah baru dan bukan juga tiada asal. Baik. Sungguh saya hairan dengan Dr. Haris ini. Beliau dengan mudah, dengan confidentnya menerangkan orang lain seperti saya tidak faham, gagal faham, kefahaman darjah 1, dilusi dan pelbagai lagi. Tetapi beliau sendiri tidak faham apa yang diterangkan oleh dirinya sendiri. Dalam potongan video tadi, Dr. Haris menerangkan bahawa kenduri tahlil masuk dalam kategori tiada ketentuan masa dan tempat. Padahal sama-sama kita ketahui kenduri tahlil di Malaysia adalah sesuatu yang ditentukan masanya. Yang ini ia dilakukan pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun selepas kematian ahli keluarga. Bahkan dalam video asal yang saya react, Ustaz Kazim Alias sendiri cuba membela kenduri arwah pada malam pertama, kedua dan ketiga. Malam pertama, kedua dan ketiga tersebut merujuk, it is reference to kepada selepas kematian. Maka ia adalah satu ibadah yang telah ditentukan masanya. Padahal ketentuan tersebut tidak memiliki dalil daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah. Maka berdasarkan kaedah Dr. Haris sendiri, kenduri tahlil adalah ibadah yang baharu, tiada asalnya, tidak diterima dan bid'ah dhalalah. Di sini hati-hati ya, Dr. Haris dijangka akan twist dengan berhujah saya masukkan kenduri tahlil secara umum, bukan kenduri tahlil sempena kematian. Maka kita jawab, perbincangan asal sejak temu ramah dengan Ustaz Kazim Alias ialah majlis tahlil atau kenduri arwah pada malam pertama, kedua dan ketiga. Bererti ada ketentuan masa yang disandarkan kepada selepas kematian. That is a time reference to the day of death. Kemudian, dalam potongan video yang saya mainkan tadi, perasan tak Dr. Haris sebut bahawa setiap ibadah hendaklah dilakukan dengan akidah yang betul. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mestilah menurut apa yang diajar dalam agama kita, tidak boleh diubah-ubah. Nak tanya, bagaimana status ibadah orang yang berakidah tidak beriman kepada hari akhirat masih dikira sebagai seorang Muslim? Wahai Dr. Haris,
Nak tanya juga kepada Dr. Haris, bagaimana status ibadah orang yang berakidah Al-Quran bukanlah kalam Allah yang hakiki, yang berbicara dengan Nabi Musa bukanlah Allah, tetapi kedua-duanya merupakan ucapan encik kalam lafzi yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Sekarang boleh tangkap tak kenapa dalam video sebelum ini saya ada sebut Dr. Haris sebagai Mr. No Brain. Dia buat video dengan penghujahan, dengan kaedah yang akhirnya memerangkap dirinya sendiri. Okey, kita beralih pula ulasan yang ketiga, dan inilah yang saya maksudkan sebagai berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mazhab Asy-Syafi'i. Ia merujuk kepada kenduri tahlil di mana Dr. Haris membuat teori tersendiri bahawa isunya bukanlah kenduri tahlil, tetapi siapa yang menyediakan makanan untuk kenduri tahlil tersebut. Kenduri tahlil menurut Dr. Haris hanya menjadi larangan dan bid'ah jika keluarga si mati yang menyediakan makanan untuk kenduri tersebut. Kenduri tahlil menjadi dibolehkan dan sunnah jika orang lain selain keluarga si mati yang menyediakan makanan untuk kenduri tersebut. Teori ini Dr. Haris sandarkan kepada hadis Rasulullah, kalam Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Asy-Syafi'i. Ayuh kita dengar kata-kata beliau sendiri. Jadi bukan masalah kenduri itu, masalah penyediaan makanan. Jika keluarga si mati yang menyediakan makanan, itu bid'ah lah. Kan, ini juga bersesuaian dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang ada mengatakan bahawa dan dilarang, ditegah makruh menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan. Jika tengok yang ni satu, memang nampak seolah-olah Imam Syafi'i itu tidak membenarkan langsung ditegah, dilarang tentang kenduri tersebut. Tapi bukan. Kita kena tengok lagi apa kata imam-imam besar, di ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tengok sini, jumhur ulama-ulama besar yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih memfatwakan bahawa sewajarnya menyediakan makanan untuk keluarga si mati adalah jiran, kerabat si mati atau orang datang menziarah mayat, bukan keluarga. Sebagaimana fatwa Imam Syafi'i, aku suka kalau jiran si mati atau saudara mara si mati menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah. Jadi sebab ini juga bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Kita tengok sini, yang mana Rasulullah bersabda, hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa keadaan yang menyebukkan. Jadi isunya bukan tentang kenduri tersebut. Isunya adakah kenduri itu penyediaan makanannya oleh keluarga si mati. Jika keluarga si mati terpaksa menyediakan makanan untuk dihidangkan kepada tetamu, itulah yang bid'ahnya. Tetapi jika tetamu, jiran-jiran, sanak saudara datang ke rumah membawa makanan dan membuat kenduri, itu tidak disebut. Adakah itu bid'ah? Tapi kalau ikut kata Imam Syafi'i di sini, dia kata aku suka jika orang sekeliling yang datang ziarah itu yang bawa makanan, dan bersesuaian juga dengan hadis Nabi SAW. Okey, satu lagi, selepas itu Dr. Haris mengulangi lagi dan saya mainkan semula supaya lebih jelas kepada kita semua teori Dr. Haris dalam isu ini. Bukan isu masalah kenduri itu. Isunya dekat sini, apa yang Imam Syafi'i kata, apa yang hadis daripada Rasulullah SAW adalah jika keluarga si mati yang menyediakan makanan. Tapi kalau jiran-jiran bawa, tak ada masalah tentang kenduri. Okey, selesai Okey, ulasan saya. Pertama sekali, hukum kenduri atau berhimpun sempena kematian dan jamuan makan adalah sesuatu yang termasuk dalam perbuatan meratap kematian.
Dan sama-sama kita ketahui bahawa meratap kematian adalah sesuatu yang dilarang tegas oleh syariat Islam. Dalilnya ialah apa? Ialah asar yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 6611, atau jika ikut penomboran edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 6905 dengan darjah yang dinilai sahih oleh mereka. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'atat tu'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Yang bermaksud adalah kami, yakni para sahabat Rasulullah SAW, kami memandang berhimpun di rumah keluarga si mati dengan penyediaan makanan setelah pengemumian adalah bahagian daripada ratapan. Ini bukan pandangan seorang sahabat, tetapi kami, yakni para sahabat, sehingga ia menjadi dalil agama. Apatah lagi para sahabat ini pernah melalui zaman jahiliah dan mereka sangat-sangat mengetahui apa dan bagaimana yang termasuk dalam perbuatan meratap. Asar ini juga menyebut berhimpun di rumah keluarga si mati dan penyediaan makanan. Berhimpun di rumah keluarga si mati bersama makanan adalah umpama semisal kenduri arwah atau kenduri tahlil yang diamalkan di Malaysia sekarang ini. Dan asar ini tidak membezakan siapakah yang menyediakan makanan tersebut, baik ahli keluarga si mati atau orang lain selain ahli keluarga si mati. Asalkan ada perhimpunan, asalkan ada penyediaan makanan, maka ia termasuk dalam perbuatan meratap yang dilarang oleh syariat Islam. Ingat ya, ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ini hidup pada zaman jahiliah. Mereka ini sangat mengetahui apa dan bagaimana meratap itu, sebab mereka yang pernah melaluinya dan mereka sangat tahu itulah yang sebenarnya dilarang dalam syariat Islam. Wahai Dr. Haris, wahai Dr. Haris Ismail, ke manakah pergi asar ini? Ini adalah asar yang sangat masyhur apabila seseorang itu ingin membicarakan tentang kenduri arwah ataupun kenduri sempena kematian. Kedua, jika para sahabat memandang berhimpun di rumah keluarga si mati dan penyediaan makanan setelah pengebumian sebagai bahagian daripada ratapan yang dilarang dalam Islam, maka kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan penyediaan makanan oleh orang lain selain keluarga si mati untuk majlis kenduri sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Haris? Jawapannya, itu adalah tokok tambah dan pendustaan Dr. Haris Ismail ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita rujuk hadis sebenar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan penyediaan makanan untuk keluarga si mati sahaja, bukan tetamu dan orang ramai ala kenduri arwah, tetapi ahli keluarga si mati sahaja. Okey, mari kita rujuk hadisnya. Ia dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 919, atau penomboran lain hadis nombor 998 dengan darjat yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun saya baca daripada ni ya, an Abdullah bin Ja'far qala lamma jaa na'yu Ja'farin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Okey, bermaksud, tapi maksud ni tak apa, kita baca sendiri daripada nukilan
Dr. Haris yang beliau sendiri telah kemukakan dan saya tangkap layar daripada video ni ya. Abdullah bin Ja'far berkata, ketika tersebar berita terbunuhnya Ja'far, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka telah ditimpa keadaan yang menyebokkan atau kesusahan. Perhatikan yang saya gariskan merah itu jelas-jelas merujuk kepada keluarga Ja'far sahaja. Baik teks Arab, kalau teks Arab li ahli Ja'far, atau yang terjemahan yang dikemukakan sendiri oleh Dr. Haris. Bukan tetamu Ja'far, bukan orang ramai yang berhimpun di rumah Ja'far, tetapi hanya untuk keluarga Ja'far. Jelas adalah satu dusta ke atas Rasulullah SAW kerana baginda tidak maksudkan penyediaan makanan untuk kenduri arwah sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Haris Ismail. Baik, ketiga, bagaimana pula dengan fatwa Imam Asy-Syafi'i? Adakah Al-Imam memfatwakan disunnahkah? Benarkah Al-Imam memfatwakan disunnahkan menyediakan makanan untuk kenduri kematian? Asalkan yang menyediakan makanan itu adalah selain keluarga si mati. Ayo kita rujuk kepada nukilan Dr. Haris sendiri yang saya tangkap layar daripada video yang kita main tadi. Perhatikan apa yang saya gariskan merah itu. Ayuh kita baca ya. Okey. Jumhur ulama-ulama besar, jumhur ulama-ulama besar yang ini a'immatil ulama Syafi'iyah. Okey. Jumhur ulama-ulama besar yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih. Mereka memfatwakan bahawa yang sewajarnya menyediakan makanan untuk keluarga, saya garis merah ya, keluarga si mati adalah jiran, kerabat si mati atau orang yang datang menziarahi mayat, bukan keluarga dalam kurungan ahli si mati. Perhatikan ya, perhatikan yang saya gariskan merah, saya kena ulang-ulang ni. Ia merujuk kepada keluarga si mati sahaja, bukan tetamu si mati, bukan orang ramai yang berhimpun di rumah si mati, tetapi hanya untuk keluarga si mati. Ini yang saya tunjuk ni bukan dari saya ambil daripada mana-mana tau, tetapi daripada video Dr. Haris sendiri yang saya baru mainkan potongannya sebentar tadi. Okey. Seterusnya, kita baca pula nukilan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nukilan ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Um. Okey, ada di hadapan saya sekarang ni edisi Maktabah Syamilah, jilid 1 muka surat 317, di mana berkata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu li jiranil mayyiti aw zi qarabatihi an ya'malu li ahlil mayyiti fi yaumi yamutu wa lailati ta'aman yushbi'uhum fa inna zalika sunnah. Maksudnya sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh Dr. Haris. Okay, kita baca terjemahannya betul. Okay? Aku suka kalau jiran si mati atau saudara mara si mati menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah. Perhatikan yang saya gariskan merah itu, ia merujuk kepada keluarga si mati sahaja, bukan tetamu si mati, bukan orang ramai yang berhimpun di rumah si mati, tetapi hanya untuk keluarga si mati. Bahkan di sisi Imam Asy-Syafi'i, penyediaan makanan untuk keluarga si mati hanyalah pada hari dan malam kematian. Maka amatlah jauh apabila fatwa Imam Asy-Syafi'i ini dijadikan dalil kebolehan kenduri arwah pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun, asalkan yang menyediakan makanan itu ialah selain keluarga si mati. Padahal beliau jelas-jelas tersebut
jelas-jelas menyebut fi yaumi yamutu walailati, pada hari kematian dan malamnya. Hari itu saja, sebab hari itulah keluarga yang mengalami kematian itu sibuk dengan urusan jenazah dan sebagainya, ya. Jelas adalah satu dusta ke atas lisan Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, kerana mereka tidak maksudkan penyediaan makanan untuk kenduri arwah sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Haris Ismail. Sekali lagi, nukilan ataupun tangkap layar yang saya tunjuk ini daripada video Dr. Haris sendiri, bukan daripada mana-mana sumber lain. Kesimpulan bagi ulasan ketiga ini ialah Dr. Muhammad Haris bin Muhammad Ismail telah berdusta. Dusta ke atas Rasulullah, dusta ke atas Imam Asy-Syafi'i, dan dusta ke atas mazhab Asy-Syafi'i. Kita sambung lagi ulasan keempat pula. Kita sama-sama maklum bahawa Dr. Haris tidak dapat berbahasa Arab meskipun yang paling asas. Sekali-sekala beliau pernah membaca ayat Al-Quran, namun setahu saya tidak pernah membaca hadis dalam teks Arabnya yang asal, meskipun hadis tu pendek. Apatah lagi untuk membaca kitab-kitab Arab rujukan Islam. Sebut judul kitab pun salah, sebut nama imam pengarang kitab pun salah. Ini adalah sesuatu yang dimaklumi semua, termasuklah para pengikut saluran YouTube beliau. Okey, semua orang tahu beliau buta huruf dalam bahasa Arab. Ini adalah satu kecacatan yang serius, kerana semua orang maklum bahawa jika seseorang itu ingin membahas ilmu-ilmu Islam, dia perlu mengetahui bahasa Arab. Dr. Haris cuba menutupi kecacatan ini dengan sering memuji dirinya sebagai memiliki pendidikan formal agama, pernah lulus peperiksaan dan pernah bertalaki. Namun, semua itu dalam bahasa perantaraan, dalam perantaraan bahasa Melayu, menggunakan rujukan bahasa Melayu dan bukannya bahasa Arab. Baik, ketika memberi ulasan ketiga, yang sama-sama kita lihat rujukan yang dikemukakan oleh Dr. Haris Ismail dalam videonya itu, rujukan yang telah saya tangkap layar dan gariskan merah bagi menunjukkan pendustaan Dr. Haris. Okey, anehnya Dr. Haris tidak mengemukakan sumber rujukan yang hijau. Sudahlah beliau tidak mahu mengemukakan sumber rujukan video yang sedang di-react olehnya. Rujukan yang diguna sebagai hujah membela diri sendiri pun tidak dikemukakan sumbernya. Bagi saya, dalam suasana mega jahilnya Dr. Haris, dia patut paling-paling kurang sebagai tanda penghargaan, sebagai tanda berterima kasih, berilah sumber rujukannya. The very least, as a sign of appreciation, give the source of your reference. Ini kerana tanpa sumber rujukan tersebut, Dr. Haris tidak akan mampu untuk berhujah. You have nothing because you cannot open the books, the references by yourself. So you have to use some other reference. So as a sign of appreciation, for the very least, cite your reference. Sebab, sekali lagi dalam bahasa Melayu, sebab sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, Dr. Haris bukanlah seorang yang mampu merujuk terus kepada kitab-kitab rujukan Islam seperti kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i itu kan. Dia tak reti nak buka. Apatah lagi kan nak sebut jilid 1 muka surat 317 apa, dia tak tahu. Okey. Kemudiannya ya, Dr. Haris ini adalah seorang yang berkelulusan PhD. Maka membuat video yang ilmiah siap dengan rujukan patutnya menjadi disiplin yang menjadi kelaziman beliau. Melainkan, sebagaimana komen beberapa penonton saluran YouTube saya, kesahihan PhD beliau adalah sesuatu yang diragui dan patut diselidiki. Okey, tak apa. Atau, mungkinkah sumber rujukan itu sendiri ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Dr. Haris? Para penonton yang dirahmati Allah, jangan terkejut ya. Ayuh kita semak sumber rujukan Dr. Haris. Rujukan pertama dan rujukan kedua
ini diambil oleh Dr. Haris Ismail daripada tulisan Ustaz Rasul Dahri. Ustaz Rasul Dahri, seorang ustaz sunnah yang senior yang lazim juga dituduh sebagai Wahabi. Saya yakin di kalangan para penonton ada juga yang kenal, pernah membaca buku, pernah mengikuti kelas, pernah menonton di YouTube kuliah-kuliah tulisan-tulisan Ustaz Rasul Dahri. Tulisan Ustaz Rasul Dahri yang menjadi rujukan itu diambil dari laman web ini. Link atau pautan saya berikan dalam kotak description. Apa yang lebih menarik, tulisan Ustaz Rasul Dahri itu secara keseluruhannya menerangkan bahawa kenduri arwah atau majlis tahlil adalah sesuatu yang dilarang, lagi bid'ah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengemukakan hadis-hadis dan nukilan-nukilan daripada Imam Asy-Syafi'i dan rujukan-rujukan mazhab Asy-Syafi'i sebagai bukti. Dr. Haris pula mengambil beberapa nukilan secara berasingan, kemudian mereka cipta teori sendiri bahawa kenduri arwah adalah boleh dan sunnah jika yang menyediakan makanan adalah orang lain selain keluarga si mati. Para penonton sekalian dipersilakan membaca tulisan Ustaz Rasul Dahri tersebut. Link saya bagi dalam kotak description. Kemudian bandingkan dengan teori yang dicipta sendiri oleh Dr. Haris. Helah atau permainan Dr. Haris tidak berhenti di situ saja. Jika kita tonton video asal, Dr. Haris menyatakan bahawa teori kenduri arwah yang dibawa olehnya adalah sesuatu yang diketahui dan difahami oleh tuan-tuan guru Ahlus Sunnah, Ustaz Kazim Ilyas dan Ustaz Azhar Idrus. Akan tetapi, Dr. Haris tidak membawa atau menggunakan rujukan yang ditulis oleh tuan-tuan guru yang dimaksudkannya itu. Sebaliknya, menggunakan tulisan oleh seorang Ustaz Sunnah yang lazim dituduh sebagai Wahabi. Takkan tak ada rujukan ilmiah berdasarkan kalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mazhab Asy-Syafi'i daripada ustaz-ustaz pujaan Dr. Haris seperti Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Muhaizat dan lain-lain. Apakah mereka itu bukan bermazhab Asy-Syafi'i? Atau mereka tahu pandangan sebenar mazhab Asy-Syafi'i berkenaan kenduri arwah ini, tetapi memilih untuk mendiamkannya demi menjaga apa ya? Sila jawab sendiri. Bahkan dalam thumbnail video Dr. Haris, beliau sebut nak lawan Tok Guru. Nak lawan Tok Guru mana? Jika anda sendiri, wahai Dr. Haris, tidak mampu menukil apa-apa dalil dan hujah daripada mana-mana Tok Guru. Bahkan yang ada ialah nukilan daripada tulisan Ustaz Rasul Dahri. Moga Ustaz Rasul Dahri menjadi Tok Guru kepada Dr. Haris Ismail. Seterusnya, ulasan kelima. Sikit lagi ya. Ini ulasan kedua terakhir, second last insya-Allah. Baik. Dr. Haris menukil kata-kata saya bahawa majlis penghantaran pahala yang dikenali dengan nama indah Majlis Tahlil atau kenduri arwah sebagai sesuatu yang tidak menghasilkan pahala baik kepada orang yang masih hidup yang mengamalkannya, yang mengamalkan majlis tersebut, atau orang telah mati yang dihadiahkan pahala tersebut. Ini adalah nukilan yang betul. Kita kasih can lah kat Dr. Haris. Yang betul, kita katakan betul. Sian dia kan. Lalu Dr. Haris mengemukakan nukilan kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah yang wafat tahun 974 Hijrah, bahawa jika pahala itu tidak sampai kepada si mati, ia dapat pada yang membaca Al-Quran itu sendiri. Ayuh kita baca nukilan tersebut. Bagi seseorang mayat, tidak boleh dibacakan kepadanya apa-apa pun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama' mutaqaddimin, maksudnya ulama' terdahulu, iaitu baca-bacaan yang disedekahkan kepada si mati adalah tidak akan sampai kepadanya kerana pahala bacaan tersebut pembaca sahaja yang menerimanya.
pahala yang diperolehi hasil daripada sesuatu amalan yang telah dibuat oleh amil, yang ini orang yang beramal, tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Baik, ini adalah nukilan yang betul. Sila rujuk Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, edisi Maktabah Syamilah depan saya sekarang di laptop saya, muka surat jilid 2, muka surat 26 dan 27. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, kefahaman Dr. Haris salah. Ini kerana Imam Ibn Hajar Al-Haytami sedang menjawab soalan berkenaan amalan membacakan Al-Quran kepada seseorang yang menghampiri kematian atau sudah pun mati. Apakah ia bermanfaat atau tidak? Bacaan Al-Quran ini adalah secara bersendirian dan bukannya dalam majlis tahlil atau kenduri arwah. Maka beliau menukil, yang ini Imam Ibn Hajar Al-Haytami menukil pandangan awal ataupun mutaqaddimin mazhab Asy-Syafi'i yang berkata tidak sampai, dan pandangan, kalau kita rujuk muka surat seterusnya 27, pandangan mutaakhirin yang berkata sampai. Apapun, di sisi mutaqaddimin, pahala tidak sampai kepada si mati, tetapi hanya untuk pembaca sahaja. Sekali lagi, bezakan bahawa Imam Ibn Hajar Al-Haytami merujuk kepada seseorang yang membaca Al-Quran secara bersendirian, sementara saya berbicara tentang majlis penghantaran pahala, umpama majlis tahlil atau kenduri arwah. Majlis ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam ulasan kedua, berdasarkan kaedah Dr. Haris sendiri, adalah sesuatu yang tiada asalnya lagi tertolak. Jika tertolak, tidak ada pahalanya, baik untuk orang hidup yang mengamalkan majlis tersebut atau orang mati yang dihadiahkan pahala tersebut. Ini, saya ulangi, berdasarkan kaedah Dr. Haris sendiri. Kemudian, Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, kenduri arwah adalah sesuatu yang dirarang lagi bid'ah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Jadi nukilan tadi betul, terjemahan tadi betul, cuma konteks perbicaraan adalah salah dari dua sudut, ya. Pertama, Imam Ibn Hajar Al-Haytami sedang menjawab soalan orang yang bertanya tentang membaca Al-Quran seperti surah Yasin kepada orang yang hampir mati atau sudah mati. Bagaimana? Apakah ianya dibolehkan tidak ke, bermanfaat ke tidak ke, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak merujuk kepada kenduri ataupun majlis tahlil, majlis penghantaran para apa semua tu, sebab majlis-majlis sedemikian adalah bid'ah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ini adalah imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, nampaknya Dr. Haris, sebagaimana ulasan pertama saya, masih gagal faham perbezaan antara sampai atau tidak pahala dan majlis penghantaran pahala yang diberi nama indah seperti majlis tahlil atau kenduri arwah. Ia adalah dua perkara yang berbeza. Siapa ya yang menuduh orang lain gagal faham, tidak faham, salah faham, nukil kalam ulama tetapi tidak faham, dan kefahaman darjah 1, padahal dia sendiri yang tak faham-faham. Alang-alang disebut perkataan faham. Perasan tak kalau kita tonton video Dr. Haris, beliau berulang-ulang menyebut perkataan faham, sehingga ada kalanya bertanya, faham tak? Faham tak? Beliau sebut berulang-ulang sehingga saya tertanya-tanya, Dr. Haris ni cuba fahamkan penontonnya atau dirinya sendiri? Kerana apa yang jelas, Dr. Haris yang sebenarnya tidak faham. Okey, terakhir, ulasan ke-6. Dari manakah Dr. Haris mengambil nukilan kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami tersebut? Kita sedia maklum, beliau tidak mampu buka kitab Arab. Apatah lagi untuk mencari topik, apatah lagi untuk menterjemahnya.
Okey, sekali lagi link rujukan tidak diberikan. Tak mengapa, saya tolong tunjukkan dia. Ia sekali lagi daripada tulisan Ustaz Rasul Dahri sebagaimana di laman web ini. Okey, link saya berikan dalam kotak description. Sekali lagi saya tertanya-tanya, takkanlah tak ada rujukan daripada ustaz-ustaz pujaan Dr. Haris yang bila dia pergi buat temu ramah, muka tu macam budak-budak dapat lollipop. Punyalah happy kan? Seperti Ustaz Kazim, Ustaz Wadi, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Muhaizat dan lain-lain. Bukankah mereka itu bermazhab Asy-Syafi'i? Atau mereka tahu pandangan sebenar mazhab Asy-Syafi'i yang mutaqaddimin berkenaan tidak sampainya pahala, tetapi memilih untuk mendiamkannya demi menjaga apa ya? Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak ustaz-ustaz selebriti ni dalam rangka mereka cuba membela, cuba menjustifikasikan majlis tahlil kenduri arwah, mereka tidak menukil daripada mana-mana sumber mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa ya? Sebab macam saya pernah jelaskan dalam video lain, dalam mazhab Asy-Syafi'i, baik dalam kitab-kitab Arab mahupun kitab-kitab Jawi kita yang lama dulu, majlis tahlil tersebut adalah sesuatu yang dilarang dan juga bid'ah. Okey, tak apa. Baiklah, demikianlah 6 ulasan saya. Okey, beberapa poin sebagai kesimpulan. Pertama, Dr. Haris memiliki kecacatan serius apabila ingin membicarakan ilmu-ilmu agama, yakni beliau jahil bahasa Arab. Sangat jahil sehingga dalam video sebelum ini saya pernah buktikan bahawa beliau buta huruf bahasa Arab. Disebabkan kecacatan ini, Dr. Haris tidak mampu merujuk kepada kitab-kitab rujukan Islam, bahkan kitab rujukan mazhab Asy-Syafi'i, sehingga terpaksa merujuk kepada tulisan ustaz yang dituduh oleh orang lain sebagai Wahabi. Kedua, Dr. Haris ada satu sikap buruk mesti menang walau dengan cara apapun. Justru beliau mengabaikan segala etika ilmiah dan adab Islam semata-mata untuk memenangkan dirinya dan mengalahkan orang yang berbeza pendapat dengan dirinya. Ketiga, Dr. Haris Ismail dikenali mudah membuat teori sendiri. Sebelum ini, teori tidak beriman kepada hari akhirat masih dikira Muslim. Terkini, teori kenduri arwah atau majlis tahlil dibolehkan, bahkan adalah sunnah jika selain keluarga si mati yang menyediakan makanan. Keempat, Dr. Haris mudah menuduh orang lain tidak faham, gagal faham, salah faham, kefahaman darjah 1, dilusi, manipulasi dan pelbagai lagi tuduhan yang semua itu kembali kepada dirinya bersama bukti-bukti yang nyata. Saya bukan cakap kosong, saya cakap bersama dengan bukti-buktinya. Tapi jangan terkejut tau, nanti lepas ni dia buat laporan kepada pihak YouTube untuk blok video ni. Sebab bila dah kena, dia tak tahu nak buat apa. Dia nak tuduh orang lain boleh, dia tuduh macam-macam dengan perkataan macam-macam boleh. Bila kita membalas balik tuduhan tersebut dengan bukti-bukti nyata daripada videonya sendiri, dia akan buat report kepada pihak YouTube untuk blok video yang kita jawab tu ya. Kelima, Dr. Haris akhirnya terpaksa merujuk kepada tulisan Ustaz Sunnah, yang ini Ustaz Rasul Dahri. Ini adalah sesuatu yang baik. Moga-moga beliau terus merujuk dan dengan itu beralih daripada aliran Ahlul Bid'ah wal Jamaah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keenam, berdasarkan kaedah yang digunakan, yang diterangkan sendiri oleh Dr. Haris Ismail, Majlis Penghantaran Pahala atau dengan nama indahnya Majlis Tahlil ataupun kenduri arwah yang dilaksanakan pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40 dan setiap ulang tahun selepas kematian adalah satu bid'ah. Ini adalah juga merupakan pandangan mazhab Asy-Syafi'i, maka ayuh kita meninggalkannya dan tidak menghadiri jemputannya. Ketujuh, adapun membaca Al-Quran secara bersendirian,
kemudian berdoa kepada Allah agar disampaikan pahalanya kepada si mati, maka ia adalah khilaf muktabar. Dipersilakan oleh sesiapa yang mahu melakukannya, dipersilakan bagi sesiapa yang enggan. Yang penting, kesimpulan ke-6 tentang majlis penghantaran pahala, kesimpulan ke-7 tentang membaca Al-Quran secara bersendirian adalah dua perkara yang berbeza. Baik, sehingga sini sahaja dulu. Dah cukup dah ulasan saya dengan bukti-bukti yang nyata. Nanti Dr. Haris dia akan buat video pula. Kalau dia nak buat, dia akan kata macam salesman. Marah satu salesman satu Malaysia. Kononnya salesman ni cerita panjang-panjang bagi orang pening, bagi orang keliru, sehingga akhirnya orang beli. Dalam rangka dia nak mengkritik saya, dia telah mengkritik ratusan ribu salesman di seluruh Malaysia. Padahal salesman tidak demikian, ya. Mereka apabila mereka ingin menjual, ingin memperkenalkan produk mereka, mereka juga menjelaskan dengan fakta, dengan bukti, dengan penjelasan yang kalau nak beli, belilah. Tak ada orang yang pening, tak ada orang yang keliru, sehingga akhirnya membeli produk tersebut, ya. Okey, baik. Sehingga sini saja dahulu. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, baca tulisan-tulisan Ustaz Rasul Dahri. Link saya bagikan dalam kotak description.